Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Suraya Abdul Majid, penolong pendaftar kanan Pejabat Pendaftar UiTM Shah Alam. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai proses penyediaan sasaran kerja tahunan 2024. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan manfaat kepada semua staf HASA. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Suraya Abdul Majid untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Puan Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Alhamdulillah dapat kita berkumpul. Minta maaf terpaksa anjak sikit 15 minit sebab tadi menghadiri secara fizikal. Sebab ingatkan boleh online je, tapi kami diminta hadir fizikal untuk amanat visi pagi ni. Itu pun saya lari awal ni. Habis jam amanat visi tak tunggu pelancaran sebab dah ada janji kita kan. Okey, first of all terima kasih kepada pihak unit latihan HASA yang telah menganjurkan sesi taklimat pagi ini. Saya bukanlah penceramah, kita lebih pada berkongsi sebab ini adalah bidang tugas saya selaku Ketua Unit untuk Pengurusan Prestasi dan Pengesahan dalam Perkhidmatan. So ini adalah memang fungsi kami dan memang fungsi kami juga untuk berkongsi dengan semua staf UiTM bagi memastikan kelancaran proses pengurusan prestasi yang melibatkan semua staf akademik dan pentadbiran. Cuma kalau proses SKT ni kita lebih fokus pada staf pentadbiran. So kalau ada soalan boleh raise hand, boleh tanya, tak semestinya chat. Kalau boleh saya nak ada interaction lah antara tuan-tuan dan puan-puan dengan pihak kami. Sebab kita pun tak pernah jumpa kan. Kalau ada yang sudi nak buka-buka video tu, bukalah video, boleh juga tengok-tengok gambar Hasa tu. Saya ingatkan Hasa nak jemputlah pergi sana, tapi tak dapat lah pula. So kita orang buat online je lah. Okay. Sesi kita tak panjang, so saya nak tahu dulu kalau boleh nak tahu ada tak yang memang first time, ini memang first time untuk nak mengisi SKT ni, memang tak pernah lagi. Ada tak yang memang first time, boleh type ke, boleh share ke, memang ni pengalaman pertama, baru tengok je. Bila kita buka borang penilaian pada 6 hari bulan tu, itulah kali pertama tengok borang penilaian SKT. Oh, okey, ada yang baru 373, nama tak ada, dia keluar nombor pekerja, dah kena panggil nombor pekerja pula, 373-397, gitu. Okey, seorang je yang lain semua dah pernah maknanya ini just nak revision dan mungkin waktu kita open hari tu tahun lepas kita baru pertama kali kita gunakan borang SKT berasaskan kompetensi ni, mungkin waktu tu tak clear. So sekarang ni nak clearkan lagi kan. Tapi nanti kena ada interaction tahu sebab saya tak tahu apa yang you all tak faham sebenarnya nanti. Dan kalau macam saya, sebab saya tengok macam kenapa tak faham, apa yang tak faham. So saya nak ada tuan-tuan dan puan-puan bagi tahu apa kat part mana. Tapi sebelum tu just ini dah tugas saya, so saya kena share sikit juga pengenalan dulu kenapa kita buat penilaian prestasi. Izinkan saya share slide ke dah nampak slide saya? Belum lagi Puan. Okey. Okey, dah nampak dah. Okey saya tak pergi lama lah sebab kata limit setengah jam setengah jam tu baru muka 5 aja. Tapi tak apalah, kita try cepatkan Okey, proses hari ni
objektif program sepatutnya untuk kita jelaskan kenapa kita buat penilaian prestasi, apa fasa-fasa yang terlibat dengan kita fokus pada proses penyediaan SKT untuk tahun 2024. Okey, ini semua adalah punca kuasa. Maknanya kalau orang tanya kenapa nak kena buat, memang kita ada punca kuasa, bukan UiTM sahaja tetapi ia melibatkan semua agensi kerajaan dan saya percaya di agensi swasta juga ada penilaian prestasi, cuma kaedah dia mungkin tidak samalah. So ini adalah arahan yang mula-mula dikeluarkan, bukan arahan, ini pengemas kekinian. So pada tahun 2021, kenapa kita ubah sekarang ni? Dulu kalau yang staff yang dah biasa buat yang lama, kita tak ada penilaian kompetensi, kita hanya penilaian prestasi sahaja berdasarkan sasaran tugas utama. Tetapi mulai tahun lepas, kita telah ubah menggunakan satu elemen baru iaitu penilaian kompetensi. Sebenarnya arahan ini telah dikeluarkan pada tahun 2021, tetapi waktu tu UiTM baru kita nak sediakan kamus kompetensi. Jadi pada tahun lepas, baru tahun pertama kita embeddedkan penilaian, kriteria penilaian itu di dalam penilaian prestasi. Proses penilaian prestasi ini secara umum. Proses penilaian prestasi seperti yang sedia maklum, proses ini melibatkan 3 fasa. Itu penyediaan SKT yang kita buat awal tahun pada bulan Februari. Kenapa Februari? Sebab kita menunggu amanat. Maknanya kalau kita buat Januari pun kita, amanat menteri baru nak buat, so amanat pendaftar, amanat VC semua. Jadi kita mulakan pada Februari dan selalunya memang alhamdulillah hari ini pun dah selesai amanat VC. So setiap bahagian pun dah ada dia punya KPI. Dari situ dia akan cascade downkan kepada sehingga staf-staf di PTJ masing-masing. Pada pertengahan tahun, iaitu pada bulan Julai, kita akan buka semula untuk semakan SKT. Ini penting waktu semakan SKT ni. Kenapa ia penting? Sebab kalau ada staf yang bertukar jabatan, kalau ada perubahan dari segi proses kerja, so waktu ini kena buat perubahan pada semakan SKT. Kerana pada proses penilaian prestasi akhir tahun, kita dah tak benarkan untuk buat perubahan dari segi kompetensi ataupun dari segi sasaran tugas utama. Waktu tu you all cuma boleh update pencapaian sahaja. Capai tak capai. Kalau tak capai kena ada justifikasi. Kalau capai pun bagilah sikit dia punya input. Okey. Untuk proses LMPT ni seperti saya maklumkan melibatkan staf akademik dan staf pentadbiran di mana dimensi staf kita yang terkini adalah 19,200, staf akademik 8,900 macam tu, staf pentadbiran adalah 10,000. 10,200, 10,300. So memang volume dia banyak. Jadi bila akhir tahun tu itu yang last year, sebab first kita gunakan kaedah penilaian yang baru, bila nak upload tu memang ada isu sikit. Sebab kita bila workload, bila orang semua menggunakan sistem tu dalam masa yang sama, nak upload gambar, nak upload dokumen-dokumen, dia memang akan ada lag pada internet semua tu kerana kita punya volume staff adalah besar. Bukan di PTJ tu, kalau tengok mungkin PTJ tu 400-200 orang, tapi sebenarnya bila guna sekali termasuk staf akademik memang dia akan ada lag sikit lah dari segi tu. Tapi insyaAllah saya rasa pihak Infotech pun, pihak IT pun mereka ambil maklum dan mereka pun ada dia punya proses-proses penambahbaikan. Okay, staf akademik ada isu mungkin dihasar tak ramai, tetapi ada iaitu staf pentadbir akademik. Mungkin ada, saya pun tak pasti sangat. Tapi nanti moderator kena semak staf pentadbir akademik dan staf akademik. Kaedah penilaian dia adalah menggunakan MyATP. Yang selebihnya staf pentadbiran memang menggunakan H1U kecuali bagi yang cuti belajar, cuti sabbatical, latihan profesional. Yang tu semua post basic you all mungkin ramai. Yang tu semua kaedah penilaian kena semak bila dia pergi, bila dia balik. Sebab mungkin ada yang melibatkan penggunaan performance appraisal ataupun kalau lebih lama dalam sistem, maknanya dalam UiTM, dia akan menggunakan penilaian prestasi menggunakan H1U. So yang tu kena alert lah bila pergi, bila balik, tempoh di mana lebih lama di agensi ke ataupun di UiTM, kaedah penilaian dia tak sama.
Okey, untuk ini saya maklumkan yang tadi itulah kalau untuk staf cuti belajar semua, kaedah penilaian dia menggunakan performance appraisal yang dihantar terus ke bahagian pembangunan kejaya. So yang tu mereka akan key in kan, dia tak perlu melalui proses yang penetapan SKT tu semua tak. So dia ada kaedah yang berbeza untuk penilaian dia. Okey, hubungan luar daripada proses kenapa kita perlu LMPT ni, sebab kita, selain daripada hubungan luar tu antara kami dengan PTJ, yang mana kalau ada pelantikan, nak buat pelantikan, pelantikan kenaikan pangkat, pelantikan untuk especially kalau staff akademik lah, kalau koordinator semua pun mereka akan review tengok performance appraisal. So memang penting untuk apa-apa kenaikan pangkat memang kena ada markah performance appraisal. Kalau ada gap setahun, dia akan, sebab dia nak 3 tahun berturut-turut. Kalau apa-apa pun, markahnya 3 tahun berturut-turut. Okay. So, selain itu dengan JPA pun ada keperluan yang kita kena submit laporan, dan organisasi luar lain sekiranya ada yang ingin mohon peminjaman, kalau ada macam JPA buka yang latihan-latihan untuk kepemimpinan tu, semua mesti ada markah-markah prestasi. Dan juga untuk kalau selain itu macam kita, penganugerahan APC, PPC, dan juga kalau ada darjah kebesaran, semuanya kena ada markah prestasi. So itu that's how important lah markah prestasi staff Okey, ini just proses penilaian prestasi yang sama macam tadi, cuma ini dalam table. So kalau staf pentadbiran mesti ada fasa 1, fasa 2, fasa 3 di H1U. Yang selebihnya ni ada staf akademik, kena semak lah ada proses-proses dia. Saya laju sangat ke? Kalau saya laju sangat boleh bagi tahu Okey, ini tujuan dan implikasi. Okey, yang paling penting yang semua orang memang akan semak adalah untuk pergerakan gaji tahunan. So pastikan kalau anda tak ada pergerakan gaji tahunan, kena alert lah bila pergerakan gaji bulan berapa. Sebab kita pergerakan gaji bulan 1, 4, 7 dengan 10. So, tapi selalunya bulan 1 itu kita akan backdate sikit sebabnya proses penilaian untuk pengesahan markah masih belum berlaku. Tapi dia punya bulan pergerakan tu kena tahu bila lantikan, bila bulan pergerakan. So check kalau tak ada pergerakan gaji, kenapa? Markah prestasi tak masuk ke, markah prestasi bawah dari 50 ke, so kena tahu. Okay, tujuan lain untuk staf yang percubaan untuk dalam pengesahan ke dalam perkhidmatan kena ada markah prestasi, dan kita adalah markah prestasi tahun pertama 85, 80, 75. Tapi kalau hari ini kita tak pergi untuk pengesahan, hari ini kita fokus pada penilaian prestasi sahaja. Okay, pencalonan anugerah perkhidmatan cemerlang selain daripada syarat-syarat yang ditetapkan, salah satu syaratnya adalah markah prestasi sekurang-kurangnya 85%. Baru dia boleh dipertimbangkan untuk menjadi calon penerima EPC. Okay, pencalonan pingat perkhidmatan cemerlang, yang ni satu level higher daripada EPC, di mana pingat tu dianugerahkan dari peringkat kementerian. Tetapi syaratnya masih sama juga, markah LMPT 85% ke atas untuk 3 tahun berturut-turut. 85. Okey. Okey, proses kemajuan kejaya ini yang tadilah post basic, post sabbatical, latihan industri, semua bukan kenaikan pangkat, cuti belajar, semuanya memang ada, dia ada antara syarat-syarat dia ada syarat-syarat lain, tapi salah satu syaratnya adalah berkaitan dengan markah prestasi. Permohonan kenaikan pangkat, yang ini pun sama. Dan yang terakhir adalah dasar pemisah. Dasar pemisah ni bagi staf yang berprestasi rendah. So, markah prestasi di bawah 60. Kejap telefon ni dia berbunyi. Buatlah pula. Boleh saya jawab telefon sekejap? Saya nak unmute. Saya nak mute kan, saya nak jawab telefon kejap. Sekejap puan, saya mute kan.
Tak, dia berbunyi bila saya tengah bercakap, dia berbunyi, betul dia tak jawab. Okay, boleh sambung balik macam tu? Okay, kita Okey sambung dah. balik. Saya dah Okay, buka dah. sorry. Dia gangguan-gangguan teknikal ni sekejap. Kalau tak nanti orang cakap saya tak jawab telefon. Okay, so last dasar pemisah. Dasar pemisah adalah proses di mana seseorang staf itu jika prestasi dia rendah, tapi dia bukanlah kita terutamakan perkhidmatan dia. Dia akan ada proses-proses di mana kita akan buat pemantauan, kita hantar untuk counselling dan kita akan tengok ada peningkatan atau tidak. So tetapi itu adalah salah satu proses yang kita gunakan untuk kita menamatkan perkhidmatan bagi staf berprestasi rendah. So cuma kalau markah untuk 6 bulan, baru 6 bulan perkhidmatan tu memang itu kita akan excludekan lah. Maknanya kami fahamlah kalau dia mendapat markah 50 lebih ke 58, 59 ataupun ngam-ngam 60, kami akan excludekan dari senarai itu sebab kita tahu staff ni penilaian dia adalah 6 bulan perkhidmatan saja. So yang tu kita akan tengok tempoh perkhidmatan. So jangan risaulah kalau baru 6 bulan perkhidmatan dapat markah 60, nanti risau tak ada. Kita akan excludekan. Okay, so kita masuk ni ini yang saya rasa yang isu sikit yang kurang jelas, iaitu penilaian berasaskan kompetensi. Okay, ini saya just share daripada ILD punya kamus kompetensi. Untuk makluman semua, kamus kompetensi ini bukan dibangunkan oleh pejabat pendaftar, tetapi ia adalah usaha sama ILD dengan ketua-ketua skim, di mana setiap skim perkhidmatan tu ada ketua skim yang dilantik. So inilah hasilnya kamus kompetensi UiTM, di mana nilai-nilai kompetensi yang ini adalah secara generik, yang selain daripada kefungsian ini adalah generik mengikut untuk semua skim, iaitu kita ada kompetensi teras, kompetensi kepimpinan. Kepimpinan ni grade 29 ke atas. Nilai untuk semua. Generik akademik kita tidak terlibat, ini untuk yang staf akademik saja, dan kita ada generik untuk pentadbiran, itu pentadbir. So tapi tidak semua orang akan dapat semua kompetensi yang sama kerana ia dimappingkan mengikut skim dan grade. Okay, penetapan mapping skim dan grade itu yang telah dibengkelkan dan dibincangkan oleh ketua-ketua skim dan pihak pembangun kamus kompetensi ini, iaitu ILD UiTM. So kalau ada isu dengan kamus kompetensi, mungkin kompetensi itu tak sesuai ataupun tak relevan, mungkin boleh rujuk kepada ketua skim masing-masing untuk buat penambahbaikan. Tetapi kita taklah cakap penambahbaikan tu kita akan immediately update dalam borang SKT ke borang LMPT, kerana proses ini untuk bangunkan kamus kompetensi ini sendiri pun mengambil masa hampir 2 tahun hingga dapat kelulusan sebelum kita guna pakai. So perubahan-perubahan juga ia perlu melalui proses-proses yang perlu dibawa ke Majlis Eksekutif Universiti untuk pertimbangan sebelum kita ubah. Jadi kalau ada apa-apa, tapi boleh rujuk pada ketua skim masing-masing. Okey, ini kriteria yang ini terdahulu kita gunakan sehingga tahun 2022, di mana ada 5 kriteria, tetapi pada mulai 2023 kriteria itu pengetahuan dan kemahiran serta kualiti peribadi ni kita gabungkan di bawah kriteria kompetensi. Kualiti peribadi ni yang nilai tadilah, nilai UiTM. So ini kita masukkan semua di bawah penilaian kompetensi. So kita ada hanya 4 kriteria sahaja. Tetapi pelan pembangunan individu ni dia tak ada markah penilaian, dia hanya kepada pelan kita, apa yang kita nak buat, latihan kita nak hadiri, program-program cuma mentor-mentee tu setahu saya masih belum live lagi. So tapi dah bolehlah kalau ada orang yang sesuai untuk dijadikan mentor, boleh cari mentor untuk peningkatan kompetensi masing-masing. So bila kita dah ubah itu, penilaian itu kat sini kita kena tengok, maknanya penilaian kompetensi bagi staf pentadbiran adalah 45%. Maknanya dia punya sumbangan markah tu agak tinggi, bukan agak tinggi, memang tinggi, 45%. So kena fokus betul-betul bila kita buat penetapan kompetensi, kena tahu apa yang kita nak dinilai kompetensi kita dalam melaksanakan tugas. Kat sini peranan PPP penting supaya kita dapat guide PYD masing-masing untuk
tengok kompetensi itu sesuai tak dengan penetapan tugas dia. Okey, sasaran kerja tahunan adalah memang tugas kita. Tugas, kata macam saya, tugas saya adalah untuk uh, memastikan kelancaran proses penilaian prestasi. So, untuk itu, saya memerlukan kompetensi di mana saya boleh berkomunikasi dengan semua orang, saya boleh membuat sharing session. So, itu kompetensi saya yang saya perlukan. Jadi, nak kenali sharing session tu, saya kena boleh pergi public speaking ke, saya boleh buat slide. Walaupun slide saya taklah cantik pun, slide saya pun ambil dari template je, edit-edit. Tapi at least ada benda, maknanya itu kompetensi yang saya perlukan untuk memastikan saya dapat memastikan kelancaran proses penilaian prestasi di peringkat UiTM. Macam tadi sebab workload, bukan workload, kita punya volume number staff tu bukan 200-300 orang, tapi melibatkan kalau staf pentadbiran sahaja ada 10,000 orang. So dari 10,000 tu ada 144 skim yang berbeza. Grade perkhidmatan tak kira lagi, itu baru skim. So lain grade lain. So macam mana? Itu kompetensi yang kami perlukan. So tuan-tuan dan puan-puan kena tahu untuk menjalankan tugas tuan-tuan apa kompetensi yang tuan-tuan dan puan-puan perlukan. So kat situ yang ada penilaian. Jadi itu PPP kena bantu PYD menetapkan apa kompetensi yang perlu diukurkan. Diukuri kalau dia guna. Okey. Okey, ini proses penyediaan SKT. Untuk SKT kita tak ada melibatkan pegawai penilai kedua, memang kita habis di pegawai penilai pertama sahaja. Di mana PYD akan merancang apa STU tu sasaran tugas utama. Semua orang dah tahu kan, dah start buat, kecuali tadi saya nampak ada seorang dia yang first time buat. So dia kena merancang sasaran tugas utama dia. Sasaran tugas utama ni boleh tengok dari JD, boleh tengok daripada KPI, boleh tengok daripada objektif. So itu kena ada perbincangan peringkat jabatan dan pegawai penilai serta pegawai yang dinilai. So apa yang objektif jabatan nak diberikan kepada unit nak bagi pada staff. So kat situ kena ada untuk merancang sasaran tugas utama staff itu. Mengenal pasti petunjuk prestasi kompetensi, ini yang tadi bila kita tahu tugas kita baru kita tahu apa kompetensi yang kita perlukan dan kita kena kenal pasti apa petunjuk prestasi yang berkaitan. Sebab yang kalau dah pernah buat boleh tengok setiap kompetensi tu mungkin ada satu atau dua petunjuk prestasi, tapi mungkin yang tu pun tak direct related, mungkin rasa tak, sebenarnya saya boleh ada benda lain. So kita letak kat situ lain-lain di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan petunjuk prestasi yang bersesuaian dan berkaitan dengan tugas tuan-tuan di tempat kerja untuk diukur. Okey, lepas PYD dah isi, dia akan pergi dekat pegawai penilai pertama. Pegawai penilai pertama, tolong semak, saya tahu memang tricky, memang banyak sebab kalau PYD ni kita buat untuk diri kita seorang je, tetapi PPP dia kena mungkin dia di bawah dia ada yang dia selia ada lebih daripada 5-6 orang, mungkin juga sampai 10 orang ataupun lebih, saya tak pastilah kat sana kaedah ni macam mana penetapan PPP. Tetapi kena bantu, mungkin boleh buat dalam bentuk perbincangan, perbincangan bersama-sama dengan kalau PYD yang tugasnya sama je, tapi mungkin ada yang buat shift tapi tugasnya adalah sama. So boleh tengok, pastikan mereka punya petunjuk prestasi boleh diukur dan benda tu mungkin memang related dengan tugas dia. So PPP memang memainkan peranan lah untuk membantu PYD dalam menyediakan kamus prestasi kompetensi. Okey, selepas PPP buat semakan, okey bukan. Satu lagi sebab tu minta bantuan PYD jangan lajak, jangan ambil masa untuk PPP sebab nanti kalau you all sendiri pun nak tunggu minggu ketiga baru selesai, kesian dekat PPP tu. Dia ada masa kan berapa hari je. So memang tak sempat, nanti mungkin ada yang nak kena return balik ke. So kita bagi tempoh untuk PYD selesaikan dalam 2 minggu pertama. Kemudian memang untuk proses PPP. Tapi kalau PYD dah siap hantar awal, PPP dah boleh start
untuk buat semakan awal. Tak perlu tunggu hujung-hujung nanti baru buat semakan. So, okay, lepas PPP buat semakan, okay, dia dah luluskan, habis kat situ. So, yang seterusnya itu adalah proses moderator lah. Di Hasa moderator yang Cik Syurabil dan Puan Syafika. So, mereka akan memantau status penyediaan SKT. So, diorang kena kejar 1,500 orang kalau tak silap saya, staf di Hasa untuk memastikan semua SKT dah ada. Kena ada SKT awal tahun ini sebagai hala tuju kita. Kita ada guideline apa yang kita kena buat. So, nanti bila pertengahan tahun, kita review balik je benda tu. Okay. Sebelum saya pergi tarikh, saya nak stop kat sini. Saya nak tahu, saya nak stop sharing. Okay, apa soalan-soalan? Okay. Boleh, okay. Saya dah stop sharing. So, saya nak tahu daripada uh, yang hadir ni, peserta-peserta yang hadir, apa sebenarnya, dekat part mana? Okey, boleh Cik Syurabil sebelum tu tolong saya sharekan borang SKT. So, kita tengok sama-sama borang SKT tu dekat mana yang you all tak clear. Okey, thank you Cik Syurabil. Ini untuk skim N Okey, skim N yang sasaran tugas utama ni saya rasa tak ada isu sangat sebab ini lebih direct pada proses kerja masing-masing, di mana perkara itu adalah proses kerja kita. Perkara itu adalah proses kerja kita. Kita kena nyatakan kita bagi maksimum 8. Memang 8, jangan minta tambah. 8 tu pun dah banyak sebenarnya. So, kena tengok yang mana boleh dijadikan mungkin dalam satu kelompok tugas yang sama, cuma mungkin di bawah petunjuk prestasinya tu berbeza. So, kena ada total dia punya weightage adalah 100. Mesti agih-agihkan pemberat tu ikut tugas, fungsi tugas yang paling utama, pemberat dia mungkin lebih. Kemudian yang mana projek-projek tu mungkin pemberat dia kurang. So total adalah 100. So next, yang kat sini ke ada yang tak clear dekat bahagian sasaran tugas utama ni? Senyap dia ada ke? Ada ke orang-orang ni? Alah, tak best lah. Senyap je semua orang. Ke busy? Nanti saya cakap sorang-sorang, saya faham sorang-sorang. Okey. Ada soalan tak yang ni? Tak ada Clear bab sasaran tugas utama? Okey. Okey, so Encik Syurabil pergi yang kompetensi. Okey, yang ni faham Alhamdulillah faham. Okey, ini bab yang mencabar mencabar. Kat mana yang mencabar tu? Kaedah nak isi petunjuk prestasi, pengukur atau format? Okey, kita pergi, saya just glance tu dulu. Okey, ini nama kompetensi ini yang seperti tadi saya dah maklumkan. Okey, kalau macam ni, grade dia ada nilai, teras, generik, functional. So, tak ada kepimpinan, tak ada. Kena kunci mute. Oh, ya ke? Alamak, patutlah. Tak boleh nak bagi penganjur, tak boleh nak bagi saya kalau boleh ada interaction tu macam saya suka nak dengar sikit direct question daripada participant, seronok sikit. Kesian diorang. Okay, kalau kat sini, so kita pergi yang dekat nilai ni. Untuk nilai ni memang kalau yang dah ada dipaparkan dekat sini, nilai, teras, generik, semua-semua ni memang tiada pilihan, kena isi. Kena isi semua. Yang hanya ada pilihan adalah untuk kompetensi functional. Okay, boleh pilih satu, boleh pilih dua, boleh pilih berapa tapi pilih yang berkaitan. Kalau boleh tak payahlah pilih banyak-banyak. Pilih yang betul-betul related dengan kita,
yang memang itu yang kita nak diukur. Sebabnya berapa banyak kita pilih, semua tu ada memberi markah untuk proses penilaian nanti. Dia ada weightage dia. Dia akan kira berapa banyak kita punya kompetensi. So kalau Pada tak ada tiga kan? Dia pun macam tu. Okey. dia nak Dia macam ni. plan ke, Takut nanti patient tak datang. Pat, ambil yang lain dulu. Didi tak apa. Didi dengan yang sejuk. okey, untuk functional, minimumnya adalah 1. So, boleh pilih 1 je, tak ada masalah. Maksimum tak ada. Maksimum maknanya boleh pilih kalau rasa semua tu related, tapi of course tak related. Kalau macam untuk scheme N, dia tidaklah sebab kita ada, untuk scheme N ni kita ada scheme N dari AKIP, ada record, ada untuk Parlimen Islam. So, dia memang tak semualah akan related. Tapi mungkin kalau scheme U, kena tengok. Kalau memang itu adalah related dengan bidang tugas, boleh pilih, tak ada masalah pun. Dia tak ada maksimum, cuma minimumnya adalah 1. Mesti ada pilih 1 functional. Okey, kita pergi tengok dekat yang nilai. Nilai, okey, ilmu, ini tahap kompetensi ini memang telah ditetapkan mengikut grade. Yang ni tak boleh ubah sebab ini adalah mengikut kamus kompetensi. So yang ni memang telah dibincangkan lah, memang ditetapkan untuk grade ini patutnya ilmu dia adalah pada tahap kompeten. Dia bukan tahap asas lagi. Okey, kalau macam Cik Syurabi pilih untuk bilangan sesi perkongsian. Okay, kalau dah namanya bilangan, of course kat sini kuantiti. Kalau tu dia ada apa lagi? Masa. Kalau masa kat sini mungkin lain. Tapi kalau kat sini bilangan adalah kuantiti. Okay, so dekat format pengukur ni, okay, kalau hari tu saya, dia memang akan keluar bilangan kalau hari tu yang saya nampak lah bila tim kami buat semakan, yang kami nampak ada yang keliru dengan skala ke atas tu. Okay, dekat skala tu, dia letak, mungkin dia nak target dia dapat tinggi, so dia letak 10. Okay, tapi sebenarnya ini adalah skala untuk buat penilaian. Bila kita buat sasaran, kita kena letak berapa dalam tahun tu sesi perkongsian kita nak buat. Kalau macam ni, okey, kita cakap kita nak buat 5. Okey lah, maknanya benda tu kita nampak boleh dicapai. Boleh dicapai dan mungkin memang kita ada perancangan untuk buat sesi perkongsian tu 5. Nanti bila akhir tahun, bila buat penilaian, okay, kata kita memang capai buat, kita dapat buat 6 atau 7. So, kat situ kita tengok. Maknanya 7 tu, dia dapat buat lebih daripada yang dia sasarkan lah. Kita sasar 5 tapi kita boleh buat 7. So, kat situ kita boleh bagi markahnya 7 atau 8. So nanti ada juga yang tanya, kenapa, macam mana nak identify 7, macam mana nak identify 8? Okay, identify 7 ke 8, okay, mungkin kita, penama PYD ni dia buat betul, dia buat 7, dia buat 8 dulu lah. Okay, kejap saya habiskan sikit. Okay, mungkin PYD tu buat 8, dia buat banyak, tapi dalam proses dia nak buat tu, memang banyak kali PPP dia ataupun ada banyak perubahan, ada banyak pembetulan yang kena buat ataupun benda tu ada yang tak lengkap, tak tercapai. So kat situ kita akan bandingkan dengan mungkin ada 2 orang yang buat benda yang sama tapi seorang ni buat lebih smooth je. So kat situ kalau kita boleh letak markah dia 7 atau 8. Kalau yang buat cantik je, kita boleh bagi markah. Maknanya maksimum lah 8. Tapi kalau yang buat bukan dia tak buat, dia buat. Tapi dia buat tu ada banyak yang kita kena betulkan berapa kali ada perubahan itu ini semua. So kita bagi markah dia 7. Okey, sasaran tu nak ubah tak?
akhir tahun kita tak boleh ubah. Kalau okey, mungkin tahun lepas you all tengok macam boleh je ubah tahun lepas. Memang sebab tahun lepas tu adalah kita kira macam tahun sesi percubaan lah, kita bagi untuk cuba kenal untuk orang kata mengenali macam mana kamus kompetensi ni, macam mana penilaian dia. So waktu tu kita allow, kita bagi kelonggaran untuk boleh ubah sasaran tu pada akhir tahun. Tak mungkin juga sebenarnya waktu awal tahun tu tak faham pun apa benda ni, borang ni macam-macam benda nak letak kan. So letak je dulu. Bila akhir tahun baru sebenarnya ini. So tak boleh kena ubah sasaran saya bukan ni, saya tukar. Okay, tapi untuk tahun ni kita, dari awal tahun dah kena buat betul-betul sasarannya. Sebab kita tak, pada akhir tahun nanti kita dah tak benar untuk ubah lagi. Cuma kita, dia boleh, PYD hanya boleh update pada pencapaian sebenar. Ada kolom pencapaian sebenar tu akhir tahun kot baru keluar. So pada awal tahun dia hanya ada sasaran, tapi pada akhir tahun nanti sasaran tu dah kita dah tak benarkan untuk diubah lagi lah. Sebab itu adalah sasaran. So tak boleh lah kalau macam tu nanti orang manipulate. Saya letak 5, tiba-tiba buat 3 akhir tahun. Tak boleh lah, tukarlah sasaran saya letak 2. So nampaklah saya buat lebih banyak. So tak boleh macam tu dah. Ini sekali pada tahun lepas, ya benar, kita memang allow. Tapi tahun ni kita akan lock. Minta unmute boleh. Okey, Cik Akram Razi ada nak cakap kot. Urus Setia minta unmute sekejap. Okay, sebelum Urus Setia unmute-kan Encik Hello. Akram. Okey, dah. Okay. Hello, Assalamualaikum. Salam. Puan, saya nak bertanya sedikit lah berkenaan dengan yang sasaran tu lah. Okey, contoh lah penunjuk prestasi tu, contoh dah nak buat kursus kan. Contoh lah kursus kita, target kita nak buat 3 kan. So sasaran tu letak 3, betul? Betul. Maknanya Okey. bilangan penganjuran khusus. Okey, dan bila hujung tahun kita pun dapat buatlah 3 tu. So dia punya markah bila hujung tahun tu 9-10 macam tu ke? Okey, Sebab dia capai ke macam mana? okey, kalau kita buat sama dengan sasaran kita, kita punya markah penilaian adalah pada 7 atau 8. Sahaja. Okey, kalau lebih dia akan jadi 9-10 macam tu Ya, betul. Okey, faham. Okey, terima kasih. Okay, sama. Okey, ada soalan. Sesi perkongsian nak buat 20 kali. Okey, kalau banyak, terror buat 23 kali. Kalau saya nak buat berapa kali pun memang masa kelang kabut tak sempat. Kalau boleh buat 23 kali tu bagus. Okey. Contoh. Okey. Okey, kalau sasaran 20 kali tapi boleh buat 23, okey, maknanya itu dia dah buat lebih daripada sasaran dia. So dia boleh dipertimbangkan untuk mendapat markah 9 atau 10. Kenapa 9 atau 10? Macam tadi itulah, tengok pada dia punya sesi yang dia buat tu memang adakah memang sesi tu perlu, penting ataupun memang berkaitan dengan tugas. So kat situ ada pertimbangan-pertimbangan lain. Okey, adakah semua sasaran tu perlu ada evidence? Contohnya sijil senarai kehadiran. Okay, kena tengok sasaran, sebaik-baiknya ada evidence, sebab kita memang macam kita ada laporan, mungkin evidence tu bukan senarai kehadiran, bukan tengoklah apa benda kita punya sasaran. So ataupun ada laporan, ada surat pun dikira sebagai evidence juga. Janji benda tu yang ketua jabatan atau PPP pun sedia maklum, dia boleh diambil kira. Mungkin benda tu tidak berbentuk macam kalau macam hari ni buat sesi perkongsian kan, mungkin surat tu atas nama saya je, tetapi tim saya sebenarnya backup saya ni ramai, tim saya semua ada. So surat tu tak ada atas nama diorang, tapi dalam pelaporan kami untuk pelaporan unit, kami akan masukkanlah, maknanya ini adalah salah satu daripada kompetensi kami untuk staf unit pengusahaan prestasi. So kita ada pelaporan yang membuktikan kita mengadakan sesi perkongsian. So janji ada, bentuk evidence tu macam mana tak kisah, janji yang boleh diterima, ataupun kalau waktu mesyuarat ke apa, maklumkan apa-apa benda yang kita buat pun kalau dimintakan itu pun boleh.
So tak semestinya yang nak kena upload semua tu lah. Okay, ada lagi? Saya rasa yang banyak keliru dekat sini je sebenarnya, nak letak sasaran tu berapa dengan sebenarnya skala ni untuk apa, kan? Okay, cuba kalau tengok satu dekat display bilangan tugas, yang ni mungkin clear, bilangan tugas yang disiapkan mengikut masa. So yang ni yang ni kita bolehlah gunakan selalunya kita, kalau macam saya prefer untuk ambil peratusan tugas lah. Sebab maknanya sama ada 70% atau 85%. So itu lebih mudah sebab kalau bilangan kan nak kena letak beribu-ribu. Kalau orang yang buat surat tu kena letak beribu-ribu pula kan. Kalau sehari dia keluarkan 10 surat, dia kena kira. So kalau peratusan itu lebih mudah diukur. Maknanya kita tahu berapa persen. At least selalu kita akan letak 80% lah dapat A kan. So kat situ kalau bilangan janganlah letak sampai 80 . Kalau letak bilangan jangan letak 80, nanti tak tercapai. So kalau bilangan tu yang kita memang rasa achievable. Yang memang kita boleh buat, kita boleh sampai target tu. Jangan yang terlalu bombastik. Okay, cuma kalau tengok ada satu pernyataan yang Cik Syurabil cuba tengok dekat amanah, saya rasa yang pasal kehadiran tu. Amanah ada tak kehadiran? Oh lain Oh kalau kami ni sebab saya tengok assembly lain. Dekat tanggungjawab. Bilangan maklum. Okey, ini lebih mudah kot kalau macam you all memang banyak kot maklum balas pelanggan ni. Bilangan maklum balas pelanggan. Bilangan projek, tengok yang macam ni mana yang lebih mudah. Bilangan pelibatan, tengok yang bersesuai yang kalau ada, saya rasa mungkin kalau grade 41 ke atas, dia ada ke ataupun grade staff 19, ada yang pasal kehadiran. Grade 19 Cik Su. 19 yang pasal ada kelulusan, bukan. Kehadiran Bilangan pelanggaran kam perangkat waktu. Bilangan pelanggaran yang dibenarkan. Grade 19. Nah, so kalau ada yang itu, tengok kalau pilih yang itu, kat situ kena hati-hati sikit sebab dia penyataan dia tak boleh lah. Kalau kata bilangan pelanggaran yang dibenarkan, standard kita adalah yang tidak dibenarkan. Bilangan pelanggaran yang tidak dibenarkan, kalau 3 tak dibenarkan, dia akan automatik tukar color card, kad kehadiran tu. So kat situ kena tengok sama ada kalau macam kita dapat rendah, maknanya kalau kita target 3 tapi kita ada 1 je yang tak dibenarkan, yang lain tu dibenarkan, tak ada masalah. Yang kat situ markah dia lebih tinggi, maknanya dia tidak ada pelanggaran. Dia yang kat situ dia kontra sikit sebab dia punya pernyataan itu adalah negatif. So dia kontra sikit. Tak boleh lah kalau dia tak hadir target 3 kali tapi dia tak hadir 8 kali. Dan dia tak hadir ke dia lambat ke 8 kali. Kita bagi markah tinggi sebab kita tengok 8 lagi tinggi daripada 3. Yang tu tak boleh. So dia kat situ kena hati-hati sikit. Dia ada kontra sikit. Okay, saya tengok ada soalan. Bilangan pelanggaran waktu bekerja kan. Tengok ada soalan. Markah SKT tahun lepas 90 ke atas dan tahun ni kena bagi markah ikut tahap sasaran adalah pada skala 7-8. Markah akan turun lebih rendah tahun ini. Okey. Kita markah penilaian ni kena tahu markah penilaian bukan kita jangan based on tahun lepas dia dapat berapa, tahun ni dia kena dapat sama macam tu atau lebih. Tak. Itu tidak. Markah penilaian memang adalah berdasarkan pada pencapaian tahun semasa itu. Pada tahun semasa itu, kalau macam tadi tahap sasaran. Kalau tahun lepas,
kita dah berjaya, kita buat 3, kita letak tahap kita 3, mungkin tak faham, kat situ kita bagi makan lebih ke, tapi takkan tahun ni kita nak letak makin kurang kan. So sasaran kita tak bolehlah berkurang, paling kurang pun sama 3. Jadi kita kena ada effort. Tahun lepas dah tahu dah macam mana nak buat. Kita ada effort untuk meningkatkan prestasi kita. Itu yang sebab tu kita kena ada peningkatan kompetensi itu. Maknanya dia mungkin kena ada teknik, teamwork, macam mana dia nak memastikan kompetensi dia itu tercapai. Jangan target dapat markah 7-8, target buat lebih. Walaupun dia letak 3, tapi sebab tu jangan letak sasaran tu bombastik sangat. Nak pergi letak 10 semua tu jangan. Tengok yang sesuai. Saya pun letak 5 je. Tapi cuma macam tak logik. Kalau tahun ni saya letak 5, mesti bos saya kata tak logik. Sebab awal tahun ni pun sesi perkongsian saya dah ada 4. So kalau saya letak 5 tu macam memang play safe sangat lah kan. So kena tengok, tengok kesesuaian itu. Tapi macam you all mungkin kalau letak 3 pun dah okey. Benda supaya kalau kita jangan, kalau boleh jangan memberi tekanan kepada staff, kita nak letak tinggi sehingga staff tu fokus dia lari pada tugas hakiki, tapi lebih fokus pada untuk memenuhi keperluan kompetensi itu. So tak boleh. Dan benda tu sebenarnya ada related juga dengan sasaran tugas dia. Jadi kalau dari segi pemarkahan, memang kena tengok macam mana dari itu penetapan sasaran itu penting. Penetapan sasaran itu penting. Kalau kata awal tahun letak 1 je sasarannya, tapi bulan 3 dia dah ada buat projek ke apa, dia dah ada buat 4 projek. Mungkin pertengahan tahun tu bolehlah review sikit. Tak adalah letak 1 je. So kena review. Kalau kata awal tahun dia letak 10, tiba-tiba rasa tak ada kelulusan kewangan tak dapat ke, nak buat projek tak boleh, nak itu semua. So pada pertengahan tahun pun dia boleh buat 2 je. So itu fungsi pertengahan tahun, review semula supaya, tapi kena ada sebab lah. Kenapa nak review nak turunkan atau kenapa nak review nak naikkan. Okay, Puan Hazlin display ni boleh ke kita letak kosong? Boleh. Maknanya kita target tiada pelanggaran. Dia tak boleh letak banyak. Kalau letak kosong tu cantik lah maknanya, tapi dia memang tiada pelanggaran. Dia pelanggaran yang tidak dibenarkan. Bukan kalau dia hadir lambat, ada sebab-sebab dan dibenarkan, itu tak ada masalah. Tapi dia adalah pelanggaran yang tidak dibenarkan. Okay. So, nak tak kosong boleh. Bilangan pelanggaran untuk PPK, untuk 41 ke atas yang untuk 41 ke atas, untuk PPK ada, kalau ada apa ya, ni yang pasal pelanggaran saya rasa saya pun ada. Tapi saya tak ingat lah sebenarnya untuk grade apa sebab dia penetapan dia tu lain-lain. Okay. So, ada lagi saya rasa sebab masa pun dah pukul 12.05. Okay, kalau tak ada saya just nak habiskan. Kalau nak habiskan ada 2 slide je lagi. Okay, dari segi isu ini yang selebihnya kaedah penilaiannya adalah pengisiannya adalah sama. Sama ada untuk nilai, teras, generik, functional, kaedah pengisiannya adalah sama. Kalau ada apa-apa nanti mungkin ada yang kurang jelas lepas ni bila buat ada yang tak faham ke tak clear nak tahu, boleh je tanya balik, minta Cik Syurabil tanya, share dekat kami pun boleh. So saya ini bukan hanya pemakluman je, saya 2 slide ini. Sekejap Cik Syurabil kena stop dulu. Okay. Saya just nak tunjuk tarikh je sebenarnya. Nak remind tarikh. Okay, ni tarikh-tarikh penting Sebenarnya, tarikh-tarikh ni kita dah keluarkan pun surat. Surat kepada semua staf melalui email dah keluar. So, tarikh untuk penyediaan SKT
kami hari itu lajak sikit sehari, so kita start 6 Februari tapi sehingga 19 Februari itu adalah untuk PYD punya tindakan. Saya minta sebaiklah semua PYD untuk memberi kerjasama. Kesian nanti PPT ujung-ujung tu dia baru nak buat. Tapi kalau yang dah pernah buat saya rasa tak ada masalah kot. Mungkin review sikit je. Boleh tengok contoh yang lepas tapi review semula ikut yang bersesuaian. Kemudian adalah untuk proses semakan pegawai penilai, kita akan tutup sistem pada 29 Februari. So itu tarikh akhir, maknanya pada 1 Mac sistem tu dah ditutup. Harap dapat memenuhi tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. So ini adalah tim saya diketuai oleh Cik Nur Amiruddin Mukhtaruddin sebagai Ketua Jabatan JPSM, Ketua Bahagian kami Cik Zahimi, saya dibantu oleh Cik Muhammad Fadil dan untuk unit pengurusan prestasi kalau ada apa-apa masalah boleh berhubung dengan tim kami termasuk kerani kanan iaitu Cik Ahid Naufal dan kerani Cik Ali Fauzi. Untuk unit pengesahan perkhidmatan ni pengesahan ke dalam perkhidmatan yang bukan pengesahan majikan tu. Ini untuk staf percubaan di mana untuk kerani Puan Nurliana menguruskan pengesahan perkhidmatan staf pentadbiran. So kalau daripada HASA tu memang banyaklah Puan Nurliana yang akan uruskan dan Puan Nurul Azira akan menguruskan untuk pengesahan perkhidmatan staf akademik. So kalau ada apa-apa boleh hubungi kami melalui email ataupun panggilan telefon. Mungkin kalau kita orang tak ada kat office, email je. So itu saja daripada saya. Saya harap saya dapat menjelaskan apa yang kekeliruan di peringkat tuan-tuan dan puan-puan untuk menyediakan SKT. Saya minta maaf kalau ada apa-apa kesilapan dari pihak kami. So saya pas semula kepada pengurusi majlis. Okey, baiklah. Seterusnya diminta kepada semua staf untuk membuka kamera untuk kita mengambil sesi bergambar bersama penceramah. Nak mohon semua staf untuk buka kamera. Okey, email. Nanti saya akan pass pada Cik Syurabil email dan extension number kami. Saya akan bagi satu slide yang ada email dan extension number untuk urusan dia. Bilik saya gelap lah. Pencahayaan kurang. Ada yang count ke? Okey, nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Suraya di atas kesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan proses penjadaan sasaran kerja tahunan 2024 pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf HASA. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf HASA yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.
Terima kasih Puan Suraya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Semoga lancar proses ya. Terima kasih. Assalamualaikum.